إلى حضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وآله الطاهرين وأصحابه الكرام والتابعين وتابع التابعين وإلى جميع أولياء الله الصالحين ووالدينا ومعلمينا وذوي الحقوق علينا وإلى جميع أرواح المسلمين والمسلمات. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم اهد قلبي وسدد لساني بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Pertama sekali, nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Yang keduanya, radina billahi rabba, kami semua reda Allah Tuhan kami. Wabil islami dina, kami semua reda Islam cara hidup kami. Wabi Muhammadin nabiyyan wa rasulah, dan kami semua juga reda bahawa Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang nabi dan rasul. Pengurusi masjid, jawatan kuasa, para pegawai masjid, seterusnya muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Malam ni tak ada tajuk special pun, tapi kebetulan malam ni kira ceramah terakhir lah sebelum PKP. Kedah okey lagi, PKPB. Pulau Pinang PKP. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, kita bercakap tentang satu tajuk yang penting. Sebenarnya tajuk yang saya nak cakap pada malam ni iaitulah aurat, jenayah dedah aurat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tajuk ni puluhan ustaz dan para pendakwah dah hurai panjang lebar. Tuan-tuan tengok dalam YouTube pun banyaklah orang dah bercakap, para pendakwah sudah terjelaskan kepada masyarakat. Dan apabila melihat di sekeliling kita, umat Islam di Malaysia ramai di kalangan lelaki dan perempuan yang mula tidak mengambil berat tentang aurat. Kalau buat dosa zina, orang nampak besar, dan memang besar pun, sebab dia dosa besar, minal kabair. Tapi kalau tak pakai tudung biasa, dia jadi biasa. Berzina di Malaysia pun nak jadi biasa dah.
Cuma saya nak beritahu kat tuan-tuan, kalau masyarakat kita lah ni poin nombor 1. Kalau mencuri pun di sisi undang-undang pun salah, di sisi agama pun dosa besar. As-sariqah, dia panggil as-sariqatu, dosa besar. Dan orang akan pandang berat. Tetapi berbeza dengan tidak menutup aurat, jadi biasa. Menteri pun ada tak tutup aurat, keluarga diraja pun ada tak tutup aurat, menteri besar pun, keluarga pun ada yang tak tutup aurat. Saya sebut sebagai tanggungjawab saya sekali je. Esok Allah Ta'ala tanya, saya dah sebut kepada pemimpin, saya pernah sebut, walaupun secara umum cukup tanggungjawab saya. Sebelum ni saya tak nak sebut, tuan-tuan. Jadi kita sebut supaya setiap orang melaksanakan al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Saya mengambil peluang, saya duduk di Malaysia ni, Allah Ta'ala bagi sedikit ruang dan suara saya sedikit didengari, kan? Maka saya pun sebut sebagai melaungkan syariat, menyampaikan amanah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawasanya menutup aurat itu adalah wajib kepada semua orang. Miskin pun wajib, kaya pun wajib, orang terkenal pun wajib, yang tak terkenal pun wajib tutup aurat, ada jawatan pun wajib, yang tak ada jawatan pun wajib. Cuma bila dia pemimpin, Allahu Akbar, berganda-ganda dia punya tanggungjawab dan berganda-ganda dosa yang dia tanggung. Apatah pula dia ketua agama Islam. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Sebab tu dulu sahabat bersumpah-sumpah tolak jawatan, mengamuk-ngamuk tolak jawatan. Tolak noh, bukan ligan, tak sama ni. Sebab bila pegang jawatan bermaksud akan disoal oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sayyiduna Umar yang kelihatan menangis ketika menjadi Amirul Mukminin, banyak kali orang tanya dia, salah satu jawapan dia ialah, dia kata, apa aku nak jawab di hadapan Allah ketika mana seekor keldai jatuh ketika berjalan di satu jalan yang rosak di bawah pemerintahan Umar bin Al-Khattab. Dia berasa berdosa. Keldai jatuh di tengah jalan sebab jalan tak elok pada zaman pemerintahan Umar bin Al-Khattab. Menangis dia, rasa berdosa, takut nak jawab macam mana depan Allah. Kita jadi ketua negeri, ketua negara, keluarga tak pakai tudung. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Besar tu, besar, sangat besar. Innaha la amanah, sesungguhnya ia adalah amanah, jawatan ni. Wa innaha yaumal qiyamati la nadamah. Nabi kata sesungguhnya ia pada hari kiamat itu adalah penuh dengan penyesalan. Sebab tu sementara masih bernafas, pakat-pakat laksanakanlah tanggungjawab yang paling dekat sekali dalam keluarga masing-masing. Saya mulakan dengan kisah Nabi Adam dan juga Sayyidatuna Hawa alaihassalam di dalam syurga. Pasal aurat lah ni, bukan cerita pasal mereka makan apa dalam syurga. Nabi Adam manusia pertama, Sayyidatuna Hawa manusia kedua. Laki-laki pun wajib tutup aurat, orang perempuan pun wajib tutup aurat.
Bila baca tajuk ceramah tutup aurat, orang nampak perempuan. Sebab tu orang lelaki-lelaki keluar pakai seluar ketat, main bola pakai seluar pendek, dia tak berasa apa. Dia tak berasa yang tu dosa besar. Orang lelaki-lelaki sama, ibu-ibu dan ayah-ayah hari ni bila anak lelaki-lelaki pakai seluar pendek, anak lelaki-lelaki tak tutup aurat, dia tak berasa sangat. Tapi hak perempuan dia jaga. Salah. Lelaki pun ada aurat dia, perempuan pun ada aurat yang perlu dan wajib ditutup. Aurat ialah anggota badan yang wajib ditutup dan haram dilihat oleh orang lain. Itu definisi dia. Ma yajibu satruhu, aurat ialah anggota badan yang wajib ditutup, wa yahrumun nadharu ilaih, dan haram dilihat oleh orang lain. Kalau kita tengok aurat sendiri haram tak? Tak haram tengok sendiri. Tapi pelik lah duk tengok, duk perhati, pelik sangat tu kan. Berkata Sayyidina Ali, aku tidak pernah melihat auratku. Ambil tuan-tuan, ambil warak daripada sini, ambil warak. Ini warak kesalehan yang tinggi. Aku tidak pernah melihat auratku, kata Sayyidina Ali. Dua, Sayyidina Uthman ibn Affan, ma massa yamini zakari ba'da an safahtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Uthman kata, dia angkat tangan kanan dia, dia kata tangan ini tidak pernah menyentuh kemaluanku. Tangan dia bukan tangan orang. Ma massa yamini, tangan kanan ini tidak pernah menyentuh kemaluanku semenjak aku bersalam dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Warak kita bukan hak kita, hak orang. Melawak pun bukan pungkok orang. Hak gen tua-tua ni, hak muda-muda, hak gen tua-tua. Saya pernah masuk masjid, pakcik-pakcik lah, bukan makcik-makcik. Makcik-makcik tak buat. Kalau buat tu pelik yang amat lah. Ni hak pakcik-pakcik ni duduk dalam saf dia boleh gagau. Hak dia gagau tu pula melata. Iklan lah ni, iklan. Wuduh sangatlah perangai tu. Nak semayang haram tu, kacau tu. Kawan tu baru duduk nak takbir, dia buat macam tu, keluar habis. Hak nama-nama binatang nak semayang. Sayyidina Uthman ibn Affan kata Sayyidatuna Aisyah, ini nombor 3, ini yang ketiga. Kata Sayyidatuna Aisyah tentang aurat, Sayyidatuna Aisyah dengan Rasulullah, ma ra'aitu minhu wala ra'a minni. Sepanjang perkahwinan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidatuna Aisyah sebut, aku tidak pernah melihat aurat Rasulullah dan Rasulullah tidak pernah melihat auratku. Tu yang mandi sekali tu, bukan Nabi mandi sekali dengan Aisyah radhiyallahu anha, ya, mandi sekali dan tidak telanjang. Kita ambil sunnah mandi sekali, dua-dua telanjang. Pelik kan? Sebab tu kena ambil semua. Hak sunnah tu kena belajar semua, ambil semua. Boleh mandi sekali, sabun dia sabun kita, isteri kita kan. Tapi kena tengok lagi apa yang Sayyidatuna Aisyah cerita. Sayyidatuna Aisyah cerita, aku tak pernah tengok aurat Rasulullah, aurat besar Nabi, maksudnya qubul dan dubur. Begitu juga Rasulullah tidak pernah melihat aurat besar Aisyah. Saya terjemah aurat besar, Arab panggil aurah mughallazah, aurat yang inilah, yang besar, depan dengan belakang tu dipanggil aurat besar. Yang tu tuan, itu yang ketiga. Orang pertama yang menutup aurat adalah Nabi Adam alaihissalam. Ini sejarah dia. Nabi Adam. Kemudian wanita pertama yang menutup aurat ialah Sayyidatuna Hawa. Dua-dua tak ada bin, tak ada binti. Lelaki pertama alam
dengan wanita pertama alam. Walaupun ketika itu belum diturunkan syariat, ataupun bukan diturunkan, belum diberikan syariat kepada Nabi Adam. Apa maksud syariat? Puasa, semayang, tutup aurat, macam mana bertaubat, sedekah, semua tu tak ada lagi. Itulah syariat. Ni hukum makam ni. Jadi ketika itu belum ada syariat, tetapi mereka berdua telah pun menutup aurat. Tutup. Bukannya mesti tuan-tuan tertanya-tanya, Nabi Adam dengan Sayyidatuna Hawa waktu duduk dalam syurga pakai skirt ke, pakai tak tutup ke, tutup ke? Jawapan dia, mereka memakai pakaian. Sehinggalah hari Nabi Adam alaihissalam dengan Hawa alaihissalam makan buah daripada pohon yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang tu semua orang tahu cerita tu, tak payah cerita malam ni. Daripada ratus bilion pokok yang ada dalam syurga, ratus bilion tu saya sebut contoh, bilangan dia lebih pohon dalam syurga. Saya selit iklan sikit, siapa sebut subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, Allah tanam satu pohon kepada dia dalam syurga. Tu selit tu iklan tu, teringat iklan. Ni ceramah terakhir ni, ambil lah amalan-amalan kan. Nak balik beramai, balik berkeluar tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Cukup 100 baru pegang handphone. Tengok benda penting. Setiap hari Nabi Adam dengan Hawa berpakaian sampailah wallahu alam, selepas berapa ratus tahun, wallahu alam, tak ada hadis. Saya cari berapa ratus tahun, sampailah iblis sendiri goda, bisik kepada Nabi Adam, bisik kepada Hawa, bisik kepada Nabi Adam, bisik kepada Hawa. Tak jadi bisik kepada Nabi Adam, tak jadi, tak makan. Bisik kepada Hawa sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, termakan bisikan. Bukan termakan buah lagi, bisikan tu. Jadi Sayyidatuna Hawa pun pujuk Nabi Adam alaihissalam. Tu cerita dia. Sayyidatuna Hawa pujuk Nabi Adam alaihissalam, kenapa Allah tak bagi makan sebatang pokok ni je. Tuan-tuan bayang tengok, berapa ratus bilion pokok dalam syurga, semua boleh makan. Rasa dia sedap ustaz, rasa dia sedap. Makan buah pertama rasa lain, ambil buah kedua rasa lain. Makan kunyahan pertama sedap, kunyahan kedua lagi sedap. Nabi Adam dah rasa, Sayyidatuna Hawa dah rasa. Waktu mereka turun mai ke dunia, dekat-dekat nak meninggal, Nabi Adam teringat buah-buahan syurga. Nak dengar tak cerita dia? Tak payah, sebab panjang sekali. Dah lah tinggal setengah jam ya. Tuan-tuan, saya abang dah kat mereka malam ni. Saya tuan-tuan sekalian. Jadi sampailah Sayyidina Hawa pun pujuk, akanlah mesti buah ni sedap lagi ni. Padahal Nabi Adam dengan Hawa makan dah buah-buah lain, sedap dah. Sayyidina Hawa pujuk, makanlah mesti yang ni paling sedap. Sebatang pokok je Allah Ta'ala larang, jangan sentuh. Fala taqraba hadhihi syajarah, kata Allah. Hampa ada orang, fala taqraba, kamu berdua jangan dekati, bukan makan, dekat pun jangan. Akhirnya dipujuk oleh Sayyidatuna Hawa, maka makanlah Nabi Adam alaihissalam dengan Sayyidatuna Hawa. Fadallahuma bighurur, dengan sebab itu dapatlah ia menjatuhkan mereka berdua ke dalam larangan dengan tipu daya iblis. Tuan-tuan boleh tengok hak ni,
Falamma dhaqa syajarah, setelah mana kedua-duanya itu pun makan daripada pohon yang dilarang oleh Allah, badat lahuma sawatuhuma, maka terlondehlah pakaian yang menutup aurat mereka. Nabi Adam dengan Hawa pakai apa? Pakai pakaian yang menutup aurat. Wa tafiqa yakhsifani alaihima min waraqil jannah. Bila pakaian yang dipakai, pakaian bukan pakai daun. Pakaian yang Nabi Adam dan Hawa pakai, boleh jadi pakaian tu daripada kulit, boleh jadi daripada bulu haiwan, pakaian. Terlondeh dengan sendirinya pakaian tu. Dia macam ni. Bila terlondeh dua-dua orang, tuan bayang tengok. Allah Ta'ala pun sebut mereka berlari mendapatkan daun-daun syurga untuk ditampal-tampalkan. Yakhsifan. Apa maksud yakhsifan? Kata para ulama tafsir, yakhsifan ni daun-daun syurga yang di ilsaq ni dilekatkan ma'a ba'dihha ba'd. Dia pergi kat pokok daun-daun syurga besar, ambil satu helai, dua helai, tiga helai, dia lekatkan, lekat, jadi macam kain tu tutup. Kita kalau kita pakai seluar terlondeh, boleh tak angkat balik? Angkat balik lah. Angkat balik lah, bukan susah pun. Tetapi pakaian tu terlondeh dan tak boleh pakai dah. Subhanallah. Pakaian indah yang menutup aurat Hawa dan Adam alaihimassalam, waktu terlondeh mereka makan buah larangan syurga tu, terlondeh tu tak boleh angkat dah. Sebab tu masing-masing tengok pokok, kawan ni pikuk ni, kawan ni pikuk ni, tarik daun syurga, daun dari pohonan syurga, tarik berapa helai. Bila Allah sebut wa tafiqa yakhsifani min waraqil jannah, Allah Ta'ala sebut dalam kisah ni, mereka ambil daun-daun tadi, mereka lekat, maksudnya ambil banyak. Berapa helai wallahu alam, ambil beberapa helai, lekat, pakai jadi pakaian. Kata para ulama tafsir, syariat belum ada, kewajipan menutup aurat ketika itu belum ada. Kenapa mereka menutup aurat? Kenapa Adam dan Hawa malu bila dilondehkan pakaian mereka, bila terlucut pakaian mereka? Jawab para ulama, itulah fitrah seorang manusia yang normal. Fitrah asal kejadian seorang manusia yang normal, dia mesti malu bila dia tak tutup aurat dia. Apabila hari ini orang berlumba untuk dedahkan aurat lelaki dan perempuan, bermaksud fitrah mereka rosak, jiwa mereka rosak. Ada sesuatu kerosakan yang berlaku dalam fitrah kemanusiaan mereka. Ini kalau nak dengar cerita manusia pertama, bagaimana tinggi maruah mereka, Adam dan Hawa bermaruah. Manusia itu asalnya diciptakan dalam keadaan menutup aurat. Ni bukan Islam pun kalau dengar. Bapa kita yang pertama, ibu kita yang pertama menutup aurat, dan mereka malu untuk mendedahkan aurat mereka. Kembali kepada fitrah. Itu yang dicerita oleh para ulama, yang difahami daripada ayat Quran ni. Ayat Quran ni. Kemudian pendek cerita, turunlah Sayyidina Adam dan Hawa turun mai ke bumi. Sayyidina Adam dan Hawa turun mai ke bumi, menutup aurat dengan baik, dengan bagus. Sayyidatuna Hawa tutup kepala, tutup tudung, tutup kepala. Nabi Adam macam orang lelaki lain lah kan, pakai macam biasa, pakaian, pakai baju tutup badan, inilah kain sampai ke bawah lah. Apa jenis pakaian saya tak tahu kan, saya tak tahu, polo ke baju kan, citah ke apa, wallahu alam, tapi berpakaian. Ibu kita bertudung. Selepas kewafatan
Nabi Adam alaihissalam mula tersebarnya maksiat. Maksiat pertama dan dosa pertama yang berlaku adalah dosa bunuh. Ini sejarah ni. Dosa besar yang pertama berlaku di anak Adam di atas muka bumi adalah dosa bunuh. Kemudian makin bertambah. Anak-anak Nabi Adam berpecah dua. Keturunan Qabil dan keturunan Habil. Kan? Keturunan Qabil dan Habil. No? Satu kelompok baik, mereka banyak mendiami di kawasan pergunungan. Ni ada dalam cerita ni ada dalam tafsir Ibnu Katsir. Saya riwayat je. Kelompok baik duduk di kawasan pergunungan. Lelaki-lelaki mereka kacak, disebutkan. Dan kelompok yang anak cucu cicit hak bunuh tu. Hak bunuh nama apa? Qabil ke Habil? Tu dia, siapa suruh duduk depan? Qabil hak bunuh. Sebelah ni pula. Anak cucu cicit Qabil duduk di persisiran. Dia panggil sahil. Di persisiran. Yang tu wanita-wanita dia cantik. Hak belah gunung ni laki-laki dia kacak. Kan? Kacak. Handsome. Berlaku sampai pada satu hari Iblis mai. Iblis turun. Iblis pun dihalau dah keluar daripada syurga. Iblis turun mai. Nabi Adam dengan Hawa pun turun mai. Nabi Adam dan Hawa dapat anak ramai. Setelah wafat, di antara Nabi Idris sampai ke Nabi Nuh. Ni cerita hak saya cerita ni. Di antara Nabi Idris sampai Nabi Nuh, tengah tu. Ni kisah ni. Iblis dia mai, dia pergi ke perkampungan dekat dengan pantai, hak geng keturunan Qabil tadi. Dia pergi ke situ, dia berupa. Iblis boleh berupa jadi manusia, lelaki, seperti mana para malaikat boleh berupa menjadi manusia juga lelaki. Takkan berupa jadi perempuan malaikat. Lelaki boleh. Kalau tuan-tuan jumpa malaikat yang berupa jadi manusia macam ni, berjalan, bukan kata dia terapung tak. Berjalan, kalau dia sentuh ni boleh pegang. Bukan macam cerita Hollywood pegang tak dapat. Bila dia berupa jadi orang, dia boleh pegang, dia berjalan. Itu malaikat. Iblis mempunyai kelebihan yang sama. Allah Ta'ala izin dekat dia boleh berupa. Maka iblis dia berupa jadi orang laki-laki, dia pergi bekerja kat situ, jadi pembantu rumah apa semua. Dia bawa main satu alat, kita sebut alat muzik. Dia bawa main satu alat muzik, dia duk main. Orang pun dengar seronok, semua dengar seronok. Tuan-tuan, tempat yang tak pernah sampai gitar, kita buat pergi gitar. Hak main itu pula pakar. Boleh tarik tak orang kampung? Boleh tarik. Tempat tak pernah sampai piano, kita buat pergi piano. Lepas tu hak buat pergi tu pula pakar. Dia main. Jadi iblis ni dia buat pergi satu alat, wallahu alam benda apa, tapi alat muzik, sehingga semua orang minat. Nampak sama muzik orang minat dah. Minat. Ada orang hidup dengan muzik, tidur dengan muzik, pasang 2 jam. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Betapa ruginya dia. Kalau dia pasang Quran pun seronok kan, zikir ke selawat tak di telinga. Subhanallah. Muzik daripada zaman tu. Jadi orang pakat mai sampai jadi perhimpunan tahunan. Bila jadi perhimpunan tahunan, hak duduk bukit pun turun mai. Bila hak duduk bukit turun mai, hak laki-laki yang kacak ni turun mai, tengok perempuan-perempuan hak segak hak di bawah ni. Maka berkenan antara satu sama lain, mula berlaku lagi kemungkaran yang seterusnya kan. Dan ketika itu juga mula berlakunya al-jahiliyatul ula, jahiliyah yang pertama.
Antara yang dihurai oleh para ulama tafsir, jahiliyah yang pertama itu berlaku pada zaman itu, iaitu mereka mula mendedahkan. Tuan-tuan tengok jahiliyah yang pertama dalam Quran ni, wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula, janganlah kalian berhias-hias menampilkan diri dengan jahiliyah yang pertama, seperti jahiliyah yang pertama, bukan zaman Rasulullah. Sebelum tu jahiliyah yang ula, iaitulah antaranya ialah penampilan wanita mereka kepala tutup. Ni jahiliyah yang pertama, wanita mereka kepala tutup tetapi ditayangkan di bahagian depan. Kalau yang macam tu Allah Ta'ala panggil jahiliyah ula. Kalau hak macam hari ni, nak panggil apa ni? Hak macam hari ni punya orang perempuan, sebahagian wanita, sebahagian besar. Kalau zaman hak hari tu, dedah depan ni nampak tengkok apa semua ni, yang tu jahiliyah ula. Allah SWT sebut jangan buat macam tu. Ni kalau Nabi tengok yang hari ni, hasbunallah wa ni'mal wakil. Dengan sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut satu hadis. Nabi sebut apa, hak sinfan. Ini saya sebut pada tuan-tuan pada malam ni. Allah Ta'ala ilham sekarang, saya baca sekarang kan. Nabi kata, sinfani min ahli nar lam arahuma. Hadis ni tuan-tuan ni semua ni geng mengaji, saya tahulah kan. Kalau tak mengaji, dia tak mai lah. Geng yang selalu mengaji ni, tu yang mai malam ni. Nabi kata ada dua kumpulan ahli neraka, aku tak pernah tengok dua ni sepanjang hidup Rasulullah tak pernah tengok dua ni, dua kumpulan ni. Yang pertama, pemerintah yang menggunakan cemeti untuk menyiksa. Yang tu ahli neraka. Di dunia mereka duk guna cemeti untuk tibai orang, tali tu, hak sakit tu, hak bidah keluar kulit tu kan. Bila tarik tu, ribah tarik keluar kulit tu. Lam arahuma, Nabi kata aku tak pernah tengok ni semua hidup. Tapi dia ni ahli neraka, kelompok ini ahli neraka. Dan kumpulan yang kedua, yang ni masyhur, semua tuan-tuan pernah dengar, tapi saya ulang malam ni untuk semua orang Islam malam ni dengar, yang dalam masjid ni khususnya dan di luar kan. Iaitulah Nabi sebut nisaun kasiyatun ariyat, wanita-wanita di kalangan umat Nabi Muhammad. Kasiyat, pakai baju, ariyat, telanjang bulat. Perempuan lain ke hak Nabi sebut ni? Tak, perempuan yang sama. Kasiyatun ariyat ni perempuan yang sama. Sifat pertama dia pakai baju, sifat kedua dia telanjang. Apa ni? Subhanallah. Tuan-tuan tahu apa dia? Maksudnya hak macam yang kita tengok hari ni. Yang pertama pakai jubah, tapi jubah tu dia transparent, kulit pun boleh nampak. Ada tak? Ada. Tengok malam-malam anugerah, amai pakai duk pakai. Macam mana pakai tapi telanjang? Perempuan yang sama. Nabi kata aku tak pernah tengok. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Dia pakai baju, punyalah ketat, semua lurah, semua bentuk nampak di tubuh dia. Ni dia hak Nabi sebut kasiyat ariyat, pakai baju tapi telanjang. Pakaian tu terlampau nipis, pakaian tu terlampau ketat, pakaian itu terlampau jarang, ataupun yang keempat, dia tutup sebahagian, dia buka sebahagian. Baju tu nampak macam baju kurung dah, dia turun pergi sampai ke lutut, sikit dia tutup lutut, bawah kosong pula dah. Baju tak ketat, baju tak nipis, baju tak transparent, dia tutup sikit saja. Atas ni ditutup sampai bawah lutut sikit, lepas tu kosong.
kasiyatun ariyat, pakai baju telanjang. Nabi kata la yadkhulnal jannah, tak masuk syurga. Dengar semua orang yang ada isteri yang tidak bertudung pada malam ni, daripada paling tinggi pegang jawatan sampai yang paling rendah. Dia yang tak tutup aurat ni bukan nanti kaya, hak miskin pun ada tak tutup aurat, takkan tudung. Nabi tidak sekadar menyebutkan la yadkhulnal jannah, wanita-wanita ni tak masuk syurga, wala yajidna rihaha, bau syurga pun tidak dibau, tidak diciumi. Sedangkan wangian syurga, berapa puluh tahun sebelum sampai depan pintu syurga sudah keciuman bau wangi syurga. Tentang kita sini nak pergi ke pintu tu dalam 30 meter. 30 meter, tuan-tuan berjalan pergi tak ada seminit. Atas titi sirat ni mahsyar, ni titi sirat, tang ni syurga. Ni nak pergi mudah faham. Ni mahsyar, naik titi sirat, belah ni syurga, bawah neraka jahanam. Semua orang yang lintas titi sirat puluhan tahun, sebahagian ulama tafsir kata ratus tahun sebelum sampai depan pintu syurga sudah bau wangi-wangian syurga. Bau dah, wanginya pintu syurga, bau wangi syurga. Maksudnya 2-3 hari kah? Bukan 2-3 hari, puluh tahun sebelum sampai dah bau wanginya syurga. Wanginya syurga. Nabi kata perempuan-perempuan yang berpakaian tapi telanjang bukan saja tak masuk syurga, bau wangi syurga pun diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, maksudnya apa? Maksudnya nak beritahu awalnya mereka ni jatuh ke dalam gaung neraka jahanam, wal'iyadzubillah. Awalnya kumpulan-kumpulan wanita ini yang berpakaian tapi ketat, yang berpakaian tapi jarang, yang berpakaian tapi tak tutup habis. Awalnya mereka tergelincir masuk ke dalam neraka jahanam, bau pun tak ada. Sedangkan Nabi sebut, tak habis lagi hadis ni, Nabi kata sedangkan wangi syurga itu dapat dicium puluhan tahun sebelum sampai. No? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Mesti ajang anak perempuan dan anak lelaki tutup aurat. Saya pernah tengok orang, anak dia umur 11, perempuan, tak pakai tudung keluar. Saya habaq, saya kata umur berapa? 11. Kena tutup dah. Dia kata tak balik lagi ustaz. Subhanallah, umur 11 tak ajak lagi, nak ajak umur berapa? Nabi suruh ajak anak-anak semayang umur 7. Maka samalah, kata para ulama, qiyas kepada hak lain. Kalau puasa tak apa, lewat sikit kan, tapi boleh nak ajak. Saya pernah tengok satu keluarga, anak-anak dia 7 semua puasa penuh, bukan sekali. Boleh, tak sakit. Anak dia 7 orang, kesemua anak dia umur 7 tahun berpuasa 30 hari. Orang kata sakit kan? Tak sakit. Bukan kita umur 9 sekarang hari. Panggil apa kat umur 9, anak umur 9 panggil apa? Panggil baby. La ilaha illallah. Hasbunallah wa ni'mal. Panggil baby. Lepas tu kawan tu duk kata baby. Umur 8. Yang ni bukan contoh tuan lah. Yang ni yang saya nampak dengan mata kepala saya sendiri.
Panggil baby ke anak pesak tu, jangan lewat. Anak yang diajar untuk menutup aurat, laki-laki ataupun perempuan. Kalau anak laki-laki, jangan ajak pakai keseluar ketat, jangan ajak pakai seluar pendek, ajak pakai seluar longgang lah, siap-siap, dan ajak seluar panjang bermula daripada umur 7. Ni lepas dah saya punya tanggungjawab kan. Semua daripada yang paling tinggi jawatan dalam sebuah negara sampailah yang paling rendah yang tak ada jawatan. Begini yang diajarkan oleh Rasul kalian yang menjadi utusan Allah Subhanahu wa taala. Nabi yang mai bagi tahu kehendak Allah. Bila Nabi kata ajang umur 7, maklumat ajang umur 7 tu mai daripada Allah Subhanahu wa taala. Apa bukti dia? Wa ma yantiqu 'anil hawa. Muhammad tidak pernah bertutur daripada hawa nafsunya. In huwa illa wahyun yuha. Setiap perkataan yang keluar dari mulut Muhammad adalah wahyu. Yang bagi tahu umur 7 tu siapa? Allah Jalla Jalaluh. Ikutlah tuan-tuan, ikut. Sebab tu saya tengok dalam hidup saya sendiri, mereka yang ajak anak untuk semayang umur 7, walaupun pak tu meninggal awal, anak baru umur 12, anak tu bila azan dia akan pergi masjid untuk semayang. Ayah dah meninggal dah. Sebab ayah heret tangan anak mai ke masjid daripada umur 7 tahun. Sama aurat. Banyak orang Malaysia umur 9, anak perempuan tak tutup aurat lagi, tak ajang lagi. Dia kata muda lagi ustaz, kecil lagi. Dia nak tunggu jadi buluh, dia nak tunggu jadi besar, lambat. Dia mesti daripada rebung. Sebelum dia kerah, sebelum dia jadi acuan. Aurat mesti daripada muda, mesti daripada umur 7 juga. Anak-anak beli tudung hak kecil, bubuh kat dia. Daripada umur 7, tuan-tuan letak tudung dekat dia. Umur 8 kalau tak ada tudung, dia sendiri tak mau keluar. Yang ni yang saya tengok. Saya tak buat contoh. Yang ni bukan contoh. Yang ni yang saya tengok dengan mata saya. Satu orang budak umur 7, satu orang budak perempuan umur 8, mak dia basuh tudung, hari tu nak keluar, pergi ke mana, kenuri ke mana, tudung tak kering, dia tak mau keluar. Budak tadi, tudung tak ada. Dia tak faham pun tudung tu apa, tapi mak ayah ajak awal. Ini mak ayah yang bijak. Ajak awal. Satu hari dia faham ini tuntutan dan arahan Allah, pemilik alam ini. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Semoga Allah Taala bagi hidayah kepada kita semua. Itu tentang pendidikan aurat. Hak tadi hadis Nabi sebut pasal orang perempuan yang banyak hari ni. Betapa ramai hari ni. Kalau Malaysia ni ada orang Islam lebih separuh yang pakai seluar ketat orang perempuan. Lebih separuh. Tuan-tuan tengok. Bukan saya suruh perhati tadi. Jadi tuan-tuan lupa perhati, kata ustaz suruh perhati. Pula dah. Tengok tu maksudnya berfikir. Subhanallah. Ramai. Dia kata hak pakai tudung pun tak tentu elok ustaz. Tu dia ayat setan main bisik ni. Ni fatwa syaitan ni. Dia bisik dia tanya, hak pakai tudung pun ramai tak elok. Hak perempuan tu main abang kita, tu ustaz, hak pakai tudung. Tu orang lelaki, orang perempuan. Orang lelaki ada satu hadis. Juga hadis yang berat, juga berkaitan dengan aurat, iaitulah apabila betapa ramainya pada hari ini suami-suami dan ayah-ayah yang reda dengan anak-anak yang tak tutup aurat dan anak-anak yang duk tayang gambar-gambar yang tak tutup aurat dalam media-media sosial.
Dia tak tahu ke ustaz. Dia tahu, si suami tahu isteri dia upload gambar tak tutup aurat. Si ayah tahu anak-anak perempuan dia, dua orang dia upload gambar-gambar tak tutup aurat. Ribu orang tengok. Hati-hati, takut-takut mereka ini tergolong dalam kumpulan yang tidak akan dipandang oleh Allah, iaitulah kumpulan dayus. Tadi orang perempuan kan, ini orang lelaki-lelaki pula. Ramai tak? Ramai. Ambil perhatian suami-suami dan ayah-ayah. Dosa kita pun nak kena tanggung dah. Anak-anak tak tutup aurat, tak pakai tudung, pakai seluar ketat, pakai baju ketat, pakai seluar singkat, pakai baju singkat, dia keluar 100 orang tengok, pak duduk di rumah, pak duduk dalam masjid, duduk dengar ceramah, tanggung juga. Masuk dapat, saham tu dapat. Sebab dia ayah, sebab dia suami. Berapa ramai hari ini isteri-isteri upload gambar, mendedahkan aurat, menggairahkan. Walaupun dia gambar, ada khilaf di kalangan ulama, tetapi gambar-gambar tu menggairahkan, menimbulkan syahwat, membangkitkan syahwat, menimbulkan fitnah, maka dia haram. Tuan-tuan tak kesian kita lalu di highway, naik di highway, tengok di billboard kanan kiri, laki pakai seluar ketat, perempuan tak tutup aurat. Gambar dia dilihat oleh puluhan ribu orang. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Kalau iklan tu iklan deodoran, hak perempuan tu angkat ketiak, punya tak malu. Dia suami orang, dia mak orang, hak angkat ketiak tu tunjuk kat orang. Ratus ribu orang tengok ketiak dia, tengok aurat dia. Dah saya kata tengok ketiak, tudung pakai ke? Memang tak pakai lah, nak nampak ketiak macam mana? Kalau pakai tudung labuh, nak kena selak tudung labuh tu pula. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Kalau pakai baju baru seksi, apa dia atas ayat tu? Ada kalau pakai baju apa? Kalau pakai jersey baru seksi. Tu dia ustaz perhati betul tu. Saya perhati tu sebab nak ceramah tajuk ni. Saya kesian. Orang lelaki ustaz, iklan tu iklan orang lelaki. Oh, orang lelaki tak ada aurat. Orang lelaki tak wajib tutup. Orang lelaki yang pakai ketat sampai nampak kemaluan depan, hukumnya haram. Satu, orang lelaki yang pakai ketat, nampak kemaluan depan ataupun belakang, membangkitkan syahwat orang perempuan, pun juga haram. Pakai duk buat heran, orang perempuan bangkit syahwat, tak pernah dengar ni. Oh, ingat orang perempuan tak ada syahwat. Ni ramai terlepas pandang, dah kata perempuan tak ada syahwat, tengok tak ada rasa apa. Seperti mana orang lelaki bernafsu melihat orang perempuan, begitu juga orang perempuan bernafsu bila melihat orang lelaki yang berpakaian seksi. Sebab tu bila Allah Ta'ala buat turun ayat, suruh tunduk pandangan, wa qul lil mu'minina yaghudduna min absarihim, bagi tahu orang lelaki tundukkan pandangan, jangan tengok orang perempuan. Ayat lepas tu, wa qul lil mu'minat, bagi tahu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada orang perempuan, tundukkan pandangan. Macam malam ni baru dengar, oh, orang perempuan pun naik nafsu juga. Ya, sebab itu aurat orang laki-laki luang di depan orang perempuan luang, bukan luang rumah, ajnabi dia panggil. Satu laki-laki ajnabi depan orang perempuan, apa yang orang perempuan tu boleh tengok? Jawapan dia, pusat sampai ke lutut wajib tutup orang laki-laki, dan badan wajib tutup di hadapan seorang wanita ajnabiyah.
Macam pelik tu. Faham tak ni? Kita depan satu orang perempuan, Islam ke tak Islam ke, bukan adik-beradik kita, bukan mahram kita, perempuan luang, ajnabiyah, orang luang. Orang perempuan luang ni dia boleh tengok semua ke? Jawapan dia tak boleh tengok daripada pusat sampai ke lutut, tambah badan orang lelaki tu, tak boleh tengok. Tu yang duk keluar, pergi duk meracun apa semua, nyangkui tak pakai baju apa tu ustaz, dosa lah tu. Apabila wanita luar tengok, bukan luar rumah tuan-tuan, ajnabiyah, dia tak masuk dalam ni kan, duduk kat atas tu kan, berhenti dah ni patutnya 5 minit lagi, insyaAllah. No? Jadi Nabi sebut dalam satu hadis, 3 kumpulan laki-laki, 3 kumpulan ni pandang pun tidak Allah Subhanahu Wa Taala, tak pandang. Hak tadilah, hak saya sebut tadi ni, no? Yang ketiganya ialah lelaki-lelaki yang dayus. Bila sebut tak pandang, Tuhan takkan ihsan sikit pun kat kumpulan ni. Hati-hati tuan. Apabila saya dan kita semua berdiri di padang mahsyar satu hari nanti. Hari ini kita ada jawatan, kita boleh bagi alasan. Hari ini kita orang kaya, macam-macam alasan kita bagi bila bercakap dengan orang. Hari ini kita orang masyhur, macam-macam kita bagi alasan. Satu hari saya dan kita semua berdiri di mahsyar di hadapan Allah Azza wa Jal. Waktu tu Nabi kata, ingat ada 3 kumpulan, Allah pandang pun tidak. Tuan-tuan, ulama kata cukup berat, sebab Allah ini sifat dia Maha Pengasih dan Maha Pengampun. Bila Nabi kata Allah pandang pun tidak, kata para ulama maksudnya Allah takkan merahmati dia sedikit pun. Kumpulan yang ketiga ialah dayus, mereka yang membiarkan ahli keluarga melakukan maksiat dan tidak menegur. Dia tahu anak perempuan dia upload gambar tak tutup aurat, dia tak tegur. Dia tahu isteri dia upload gambar tak tutup aurat, dia tak tegur. Sama ada dia tak berani ataupun dia redha dengan isteri dan anak perempuan dia ataupun kakak dia sebagainya buat perkara tersebut. Banyak yang berlaku apa? Redha. Dia ustaz berlambak semua buat macam tu. Isteri kamu pakai t-shirt, tudung elok, baju semua apa semua elok ni, pakai t-shirt takat ni ya. Dia kata berlambak ke orang lain teruk pada tu lagi. Pula dah berlambak ke orang lain pula dah. Hak orang lain tu bini hang ke? Tu kalau kena ayat ni kan, kena belajarlah buah-buah tu. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hati-hati ayah-ayah dan suami-suami yang redha dengan tayangan gambar anak-anak isteri kita mulai malam ni. Ni saya habaq lah kan, tak ada dah tajuk ni kan. Subhanallah. Orang lelaki-lelaki 4 keadaan aurat dia, 4 keadaan orang lelaki-lelaki. Saya laju sikit. Yang pertama, apabila dia duduk seorang diri, tara mana aurat dia. Apabila satu orang lelaki-lelaki dia duduk seorang diri, dia boleh bertelanjang, tak haram. Tetapi yang lebih beradab ialah paling kurang dia tutup kemaluan depan dan kemaluan belakang. Kubul dan dubur itulah orang panggil, kubul dan dubur. Kubul maksudnya depan, dubur maksudnya belakang. Maksudnya bahasa hari ni pakai boxer. Yang tu paling kurang beradab, tak haram, dia telanjang pun tak haram orang lelaki. Tapi paling kurang beradab, satu orang lelaki duduk seorang pun dia tutup kemaluan depan dan belakang. Kalau dia bekas semak panjang ustaz duduk seorang-seorang, lagi baguslah, yang tu terbaiklah, no? Kita
mungkin tak terbayang apa duduk sorang-sorang, takkan orang lelaki-lelaki nak telanjang kot. Tuan-tuan, antara soalan yang mai kat saya, soalan berlambak, banyak soalan setiap hari kan dalam Facebook. Ustaz, suami saya suka telanjang. Kita tak pernah dengar saya suami telanjang. Dia telanjang macam mana? Kalau Lena mesti telanjang. Tak kata pakai boxer tak apa. Bukan boxer Ustaz, tak pakai apa. Pula dah. Ada aurat tak suami dengan isteri ni? Tak ada. Suami boleh melihat seluruh tubuh isteri, tak ada aurat. Isteri boleh melihat keseluruhan tubuh suami, tiada aurat. Boleh. Cuma tidak beradab. Tidak beradab. Saya kata bubuhlah boxer kat dia waktu dia tidur tu. Tak mau buah pampers. Kan? Senang dah, tak pakai apa dah. Kali ikut ni, kan dia dengar dah. Esok dia mangkit esok. Kan? Buat 3 kali tak pakai dah. Beli pampers XL tu, tak sungguh. Rupanya ada hak jenis ni, bukan satu. Mai yang kedua, mai yang ketiga. Ada banyak soalan kan hak jenis-jenis tu. Memang tidur dia buka semua. Pelik saya pun tak pernah jumpa. Memang tak pernah, takkan nak jumpa kot. Tapi betul lah, memang tak pernah jumpa. Soalan pun saya tak pernah dengar soalan tu kan. Tapi ada isteri-isteri yang bertanya kan, macam mana nak buat Ustaz? Bubuh pampers, sungguh, insya-Allah. Kemudian laki-laki dengan wanita mahram, dengan mak, kak, ni senang ni. Orang laki-laki kita dengan mak, kak, apa semua, pusat sampai lutut. Yang tu wajib tutup. Pusat sampai lutut. Boleh tak pakai baju depan mak kita, kak kita? Boleh. Tapi kalau depan wanita luar, tak boleh. Wajib tutup badan. Niat saya cerita tak sah. Tu nombor 2. Nombor 3, keadaan orang laki-laki, iaitulah laki-laki dengan wanita ajnabiyah, perempuan luar. Ni nombor 3 ni, iaitu pusat sampai lutut dan badan wajib ditutup. Kemudian keadaan keempat, iaitulah dengan isteri, tiada aurat. Orang perempuan pula, keadaan aurat orang perempuan. Yang pertama, orang perempuan dengan suami, wanita dengan suami, tiada aurat. Orang perempuan ada 5 keadaan dia. Yang kedua, wanita satu orang perempuan dengan orang perempuan Islam yang lain. Dengar tuan-tuan, pelik ni, tapi ini ilmu. Satu orang perempuan dengan orang perempuan Islam yang lain, Islam, pusat sampai lutut saja. Tudung hak ni tak payah tutup kan, yang tu bukan aurat. Kemudian orang perempuan dengan orang perempuan yang bukan Islam, yang ni ramai tak tahu. Satu orang wanita Islam dengan wanita bukan Islam, jawapan dia seluruh tubuh kecuali muka dan tapak tangan. Satu orang perempuan Islam depan kawan dia bukan Islam, perempuan, boleh tak buka tudung? Boleh. Tak boleh. Kepala aurat. Ramai dia ingat kepala, bukan, dah sama-sama perempuan, aurat. Wajib tutup. Buka juga Ustaz, haram. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Itu yang ketiga. Yang keempat, orang perempuan dengan lelaki mahram, dengan ayah, dengan abang, adik laki-laki, pusat sampai lutut. Macam pelik tu. Tapi jangan buat lah. Walaupun dengan mahram kita, zaman hari ni tak boleh pakai lah. Zaman hari ni kena tutup kan. Macam-macam zaman hari ni. Tetapi hukum asal begitu. Satu orang perempuan dengan mahram dia, ayah dia, abang dia, pusat sampai lutut. Dan yang terakhir, satu orang perempuan dengan lelaki luar. Islam ke tak Islam ke lelaki luar, seluruh tubuh dia kecuali muka dan tapak tangan. Jadi saya rasa yang tu saja untuk malam ni, ceramah kita. Semoga apa yang saya sampaikan ni mendapat iktibar daripada kisah yang berlaku waktu turun ayat hijab,
ayat hijab turun kepada umat Islam zaman Rasulullah SAW. Hijab ni maksudnya tudung yang tutup semua kalangan muka. Begitulah pakaian, kalau tuan-tuan tanya, pakaian zaman sahabat dan isteri-isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pakaian mereka ialah yang berwarna hitam. Pakaian muslimah pada zaman Rasulullah semuanya berwarna hitam, tutup sampai ke bawah, kepala, muka semua tutup, hanya nampak ni je. Selepas turun ayat hijab, hanya kawasan mata saja yang dijarangkan untuk melihat. Bukti dia, para sahabat sebut apabila muslimat datang solat di Masjid An-Nabawi, kami tidak kenal isteri siapa wanita ini, isteri siapa wanita ini. Zaman tu menutup aurat pada zaman itu, waraknya mereka, jaganya mereka, itu isteri-isteri Nabi dan juga para isteri-isteri para sahabat. Maka pakat ni lah, pakat renung lah apa nama ni, daripada keadaan itu, supaya kita semua juga diridai oleh Allah Subhanahu wa taala seperti mana mereka diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang baik daripada Allah, yang kasar dan salah tu daripada diri saya sendiri, kerana Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah saya membuat teguran, saya menyampaikan pesanan supaya nanti Allah Subhanahu wa taala apabila menyoalkan saya yang tahu tentang ayat-ayat ini, yang tahu tentang hadis-hadis ini, saya akan menjawab di hadapan Allah, laqad ballaghtu, aku telah sampaikan kepada mereka wahai Allah. Aqulu qali hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una, ya Allah ajarkanlah ilmu yang bermanfaat kepada kami. Wanfa'na bima 'allamtana, ya Allah, manfaatkanlah ilmu yang Kau telah berikan kepada kami pada malam ni. Wazidna ilman wa amalan wa ikhlasan fi hayatina, tambahkanlah kepada kami ya Allah ilmu, amal ibadah dan keikhlasan dalam kehidupan kami. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam, walhamdulillahirabbil alamin.